Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kudrah dan iradah dari Allah taala maka kita dihidupkan lagi pada hari ini dan dipermudahkan lagi urusan untuk menerima ilmu-ilmu dari guru-guru yang kamu kasihi, dan doakan juga supaya kita semua dijauhkan dari segala bala, insya-Allah. Baik, hari ini Ustaz akan sambung pelajaran kita yang telah lalu, yang mana hari ini kita akan belajar tajuk dalam bidang ibadah, iaitu tajuknya ialah boleh tengok sebelum tu boleh buka buku teks Pendidikan Islam pada muka surat 129. Tajuknya ialah solatlah sebelum kamu disolatkan. Solatlah sebelum kamu disolatkan. Maknanya kita kena solat sebelum kamu disolatkan. Macam mana disolatkan? Yang ini sebelum kita mati. Bila kita mati, orang yang akan solatkan kita. Baik, pertama sekali tengok pada muka surat 129 pada hadis yang diberi itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ala sahibukum, sallu ala sahibikum." Hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi maksudnya, sembahyangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita menyembahyangkan solat jenazah kepada sahabat-sahabat kita yang telah mati. Baik, seterusnya tengok pada muka surat 130. Okey, tengok pada 130, tengok pada arahan, baca dengan betul. Okey, tengok. Boleh cuba baca bersama-sama dengan Ustaz. Baik, pengertian solat jenazah. Jadi pengertian ataupun maksud solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi fardu kifayah ini kena kepada orang yang hidup. Orang yang mati dah tak perlu solat dah. Kan, sebab dah mati. Tapi orang yang hidup menjadi satu kefarduan bagi mereka untuk melakukan solat jenazah. Baik, hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Mana kena ada lah dalam satu kampung tu, kena ada lah orang-orang yang pandai untuk melakukan solat jenazah. Kalau tak, satu kampung tu berdosa. Kena ada orang yang pandai. Biasanya imam-imam. Tapi tak boleh nak harapkan orang pak imam saja. Kalau boleh, kita ni kena belajarlah sebagai orang Islam, sebagai anak yang soleh, kita kena belajarlah untuk solat jenazah. Paling tidaknya bila ibu ataupun ayah kita meninggal dunia, kitalah yang menyembahyangkan mereka. Sebab Nabi dah bagi tahu berdasarkan hadis, doa anak soleh tu lebih baik. Lebih baik kita sendiri, anak yang soleh, melakukan solat jenazah kepada ibu ataupun ayah kita yang meninggal dunia suatu hari nanti. Kalau tak meninggal lagi lah. Baik, seterusnya tengok pada cara melaksanakan solat jenazah ni. Okey, ialah sunat dilakukan secara berjemaah. Jadi sunat dilakukan secara berjemaah dan sah dilakukan secara bersendirian. Maknanya solat ramai-ramai pun boleh ataupun seorang-seorang pun boleh. Tidak ada masalah. Baik, seterusnya tengok pada niat. Tengok pada niat. Okay, kita nak solat jenazahnya, kita akan belajar lepas ni. Tapi secara umumnya Ustaz bagi tahu solat jenazah ialah ada berapa rakaat? Berapa rakaat? Cuba jawab dulu dalam hati masing-masing. Ada
Kalau siapa-siapa yang jawab 3 rakaat, 2 rakaat, salah lah tu. Solat jenazah tidak ada rakaat. Hanya ada 4 kali takbir. Kalau orang kata berapa rakaat tu tak betul. Yang ada ialah 4 kali takbir. Kemudian tak ada turun rukuk, tak ada sujud. Baik, kita hanya belajar ini adalah niat dulu. Sebenarnya kita akan belajar kemudian. Baik, kalaulah kita solat itu jenazah yang berada di depan ialah lelaki, maka kita baca niat dia, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Adapun niat dalam bahasa Melayu, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. 4 kali takbir. Takbir yang pertama tu, mana kita angkat takbir Allahu Akbar. Masa kita angkat takbir tu, lintasan dalam hati kita, usalli sunnata usalli ala hazal mayyiti. Tahu sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini. Cukup. Kemudian kalaulah di depan kita itu jenazah perempuan, maka kita baca usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Hanya ubah baris sahaja. Kena perhatikan betul-betul kalau lelaki mayyiti. Mayyiti. Kalau perempuan mayyitati. Tu kan? Mayyitati. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalaulah kita solat itu ada kanak-kanak lelaki, contohnya di depan kita tu ada kanak-kanak lelaki saja, maka kita baca usalli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fadda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Baik, Ustaz baca dulu sini, lepas ni Ustaz akan datangkan masalah. Okey, dan last sekali, kalaulah di depan kita itu ada jenazah kanak-kanak perempuan, jadi kita baca usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Baik. Yang Ustaz baca tadi tu adalah niat kalaulah di depan kita tu ada seorang mayat lelaki, 2 orang mayat lelaki. Okey, kalaulah berlaku di depan kita tu, contohnya ada mangsa kebakaran. Dalam tu ada mayat lelaki, mayat perempuan, mayat kanak-kanak campur. Contohnya depan kita tu ada 5 mayat, 5 jenazah. Jadi depan kita tu ada mak dia, ayah dia, anak dia yang baru umur 3 bulan. Macam mana niat dia? Di sini tidak disebut, tapi sebagai ilmu kamu boleh ambil, iaitu kita baca usalli ala hadza mayyiti, usalli ala haula'il mayyit arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Usalli ala haula'il mayyiti. Segala yang ada di depan mayat ni, segala yang ada mayat di depan ni, tu dah termasuk sekali. Baik, masalah kedua Ustaz bagi tahu, kalaulah di depan kita ni contohnya kita baca usalli ala hadzal mayyiti. Hadzal mayyiti ialah untuk mayat lelaki. Tiba-tiba dalam satu situasi kita datang lewat. Tiba-tiba seorang makcik kata, tadi tu bukan mayat lelaki, tu mayat perempuan. Kita pun, alamak, aku niat tadi niat lelaki. Sah ke tidak? Jawapannya ialah sah, tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana pada sebutan dia tu ada haza. Haza ni ialah ini. Tak kira lah ini di depan ni lelaki ke perempuan,
Kalau dah termasuk ada haza tu, termasuk sekali lah tu. Walaupun kita tidak salah dalam meletakkan mayiti ataupun mayitati, tak ada masalah. Kerana haza ialah isim isyarah, menunjukkan arah. Ini mayat. Boleh. Okey, itu saja. Baik, untuk tugasan, Ustaz nak kamu salin dalam buku tulis, salin cantik-cantik. Tulis tarikh, hari dan bidang ibadah. Tulis tajuk dia. Tajuk ialah ni tajuk. Awak tulis solatlah sebelum kamu disolatkan. Baik, kemudian Ustaz nak kamu salin ini semua. Dan juga salin. Baik. Okey, mula sekali salin ini. Dan salin niat dalam bahasa Arab sahaja. Tu. Yang terjemahan tak payah. Yang dalam bahasa Arab je. 4 niat tu. Boleh. Itu saja tugasan. Jadi pastikan kamu semua buat tugasan yang Ustaz berikan. Kena lepas naik sekolah nanti Ustaz nak cek. Sebab ini melibatkan markah PBD kamu juga. Jadi buat yang terbaik, buat dengan kemas dan juga tulisan yang kemas. Baik, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.